Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Oktober 2020 bersama dengan saya Nusya Muhammad Amin. Penyertaan bersatu untuk menyertai Muafakat Nasional MN bakal dibincangkan melalui mesyuarat gabungan itu malam ini, kata Setiausaha Agung bersama Sekretariat MN Anwar Musa. Menurutnya, mesyuarat malam ini akan disertai oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Memetik laporan berita harian, menurut Anwar, bagaimanapun tiada wakil bersatu yang akan hadir kerana pihaknya sudah pun menerima jawapan rasmi parti itu untuk menyertai MN melalui Presidennya Muhyiddin Yassin sebelum ini. Sementara itu, Anwar berharap mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO dan Muafakat Nasional dapat memberi fokus kepada 3 isu utama untuk kepentingan rakyat. Anwar dalam satu ciapan di Twitternya berkata, 3 isu berkenaan membabitkan isu COVID-19, ekonomi serta persiapan bagi menghadapi PRU ke-15 nanti. Esok dijangka akan berlangsung mesyuarat MT UMNO yang bakal diadakan di Pahang namun lokasinya dirahsiakan. Mesyuarat MN dan MT UMNO menjadi perhatian selepas ia dijangka akan menjadi penentu kepada kelangsungan parti itu dalam kerajaan. Pada 13 Oktober lalu, Biro Politik UMNO mempertimbangkan untuk menarik diri daripada menyokong gabungan PN dan memberi syarat baru bagi meneruskan kerjasama politik. 3 hari kemudian, Muhyiddin dilaporkan meminta UMNO memperincikan syarat baru tersebut dalam surat yang dihantar melalui Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Kementerian Alam Sekitar dan Air mengenal pasti 3 kawasan kilang yang disyaki menjadi punca pencemaran bau di Sungai Selangor hingga menyebabkan gangguan bekalan air di Lembah Kelang. Menterinya Tuan Ibrahim Tuan Man berkata siasatan air Selangor mengesan bau solven yang hampir sama dengan pencemaran di Sungai Gong awal bulan lalu. Pattern yang berlaku ini suka juga kita tengok, biasanya dia berlaku pada hari tengah malam ataupun hujung-hujung minggu. Dan ini kemungkinan saya sebut penjenayah alam sekitar lah. Penjenayah ini melakukan tindakan mereka pada waktu orang cuti, pegawai dan sebagainya. Walaupun kita di pihak Jabatan Alam Sekitar, kita operasi 24 jam. Tapi sebagaimana kita tahu sepanjang sungai dan kawasan yang sangat luas, tidak mungkin dapat kita kawal sepanjang waktu. Tetapi kesempatan itu diambil. Jadi tengah malam atau awal pagi dan pada hujung minggu. Ini kebanyakan kes berlaku. Bagaimanapun menurutnya, bekalan air bagi seramai kira-kira 5 juta pengguna yang terkesan akibat henti tugas loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1, 2 dan 3 dan rantau panjang akibat pencemaran bau dijangka pulih dalam masa 24 jam. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas melawat loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 2 berikutan pencemaran air di Sungai Selangor di Bestari Jaya hari ini. Sementara itu, Exco Alam Sekitar Selangor, Lee Hoi Sian menjelaskan salah faham mengenai ketiadaan tindakan pihak berkuasa tempatan terhadap kilang-kilang haram di sepanjang Sungai Selangor. Memang tak ada industri di sepanjang sungai. Yang ada pun di industri yang lebih 30 km, 50 km. Yang masa sekarang industri ini menghasilkan pencemaran tu, effluent tu mengalir ke longkang dan ke anak sungai, baru ke anak sungai. So sepanjang sungai anak sungai Selangor memang tak ada industri yang haram, memang tak ada. Yang ada pun di jauh daripada Sungai Selangor. Kerajaan Selangor ketika ini terpaksa bertarung sambil mata tertutup dalam responnya terhadap COVID-19 selepas KKM didakwa tidak lagi berkongsi data penting berkenaan kes positif. Perkara ini menurut sejumlah sumber dan juga pegawai yang ditugaskan oleh kerajaan negeri untuk merangka dan melaksanakan strategi kesihatan awam bagi menangani wabak itu. Difahamkan sejak minggu pertama Oktober, pasukan petugas COVID-19 di Selangor, STFC, tidak lagi menerima data granular daripada KKM, justru menjejaskan usaha untuk membendung penularan di negeri itu. Data granular merujuk kepada data paling terperinci yang boleh didapati daripada sesuatu subjek.
Usaha yang terjejas termasuk penutupan premis di kawasan berlaku penularan, pelaksanaan pengesanan kontak dan ujian percuma di kawasan berisiko tinggi. Mengesahkan perkara itu, Pengerusi STFC Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan untuk menghentikan perkongsian data di saat kes di Selangor meningkat amat menjejaskan usaha kerajaan negeri. Satu lagi sumber dalam STFC memberitahu bahawa pasukannya kini hanya diberi 2 atau 3 daripada 43 angkubah data berkenaan pesakit yang ada pada KKM. Mengesahkan perkara ini, Exco Kesihatan Selangor Dr. Siti Mariam Mahmud berkata pihaknya hanya mendapat data yang sama seperti yang diperoleh orang awam. Malaysia terus menyaksikan peningkatan kes apabila 865 kes baru dan 3 lagi kematian dicatatkan. Daripada jumlah itu, 858 daripadanya adalah kes penularan tempatan dan 7 lagi kes import. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes pada hari ini, negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 643 kes bersamaan dengan 74.3%. Lebih banyak ujian makmal telah dapat dijalankan di Sabah dan yang dihantar ke Semenanjung Malaysia. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 13.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Ini menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 kini adalah sebanyak 7,456 kes, manakala jumlah keseluruhan sebanyak 21,363 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan seramai 455 pesakit telah sembuh sepenuhnya. Sementara itu, menurutnya, seramai 99 pesakit kini sedang dirawat di unit rawatan rapi di mana 32 kes memerlukan bantuan pernafasan. Selain itu, Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 3 lagi kematian terbaru akibat wabak berkenaan yang kesemuanya direkodkan di Sabah. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob berkata tiada keperluan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara menyeluruh di kawasan Lembah Kelang. Ismail berkata demikian meskipun terdapat kritikan yang mengatakan PKP bersyarat PKPB yang dilaksanakan ketika ini dilihat tidak begitu berkesan. Jadi banyak asas-asas pertimbangan yang dibuat oleh kerajaan. Yes, lebih mudah kalau kita nak kontrol dari segi pergerakan, tutup semua. Tak boleh keluar rumah, perniagaan tak ada, kilang tutup. Tetapi kita juga perlu lihat kesan. Bukan saja kesan ekonomi kepada negara, tetapi juga kesan ekonomi kepada setiap individu yang bergantung kepada sektor-sektor mereka itu. Katanya lagi, Majlis Keselamatan Negara sedang membuat penilaian dan mendapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan dan kementerian-kementerian berkaitan sebelum membuat keputusan seterusnya. Baik, sekian sahaja daripada saya Nursyah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.